macam mana boleh libatkan diri dalam sukan chess ni? Dalam berapa lama dan macam mana boleh join? Saya dah berada dalam sukan catur ni selama 11 tahun daripada umur 10 tahun. Dididik oleh ayah saya sendiri. Ayah saya yang approach saya untuk terlibat dalam sukan catur ni dengan adik-beradik saya yang lain sekali lah. So sejak bisa bila wakil dapat mewakili Malaysia tu? Saya ingat saya paling awal saya pernah wakil Malaysia pada umur 14 tahun di Singapura untuk ASEAN, kategori ASEAN juga ASEAN. Kira-kira untuk saya dah 10 tahun lebih main catur secara kompetitif, dan selain itu umur yang saya awal-awal represent Malaysia masa tu rasanya 16 tahun. Okey, kalau dari segi first time tahu jalan move, saya belajar dari umur 9 tahun. Okey. Selepas tu bila dapat wakil sekolah masuk umur 13 tahun lah, di mana sekolah tu ada pemilihan. Dan seterusnya dapat wakil negeri, dan bila dapat first time wakil negara, actually AUG ni first time wakil negara. Ya. Fakir. Main sejak umur 4 tahun belajar. Dan kalau ikut wakil Malaysia tu, kalau ikut kategori umur dari sejak 7 tahun. 7 tahun waktu sekolah rendah banyak lah sampai umur 12. Kemudian macam sepi sikit. Kemudian last kali umur 2017, 5 tahun lepas last wakil negara, dan tahun ni baru mula balik wakil negara untuk AUG. Dari segi mungkin ramai yang tak tahu macam mana boleh catur lagi ayah kan. So, macam awak sendiri melihat sukan catur di Malaysia ni macam mana? Mungkin pada kawan-kawan awak mungkin yang ramai yang main futsal lah, main bola yang belakang. So macam mana penglihatan kawan-kawan awak terhadap sukan catur bila awak berasa? Adakah diorang memang macam you ada ajak diorang nak join ke? Pandangan kawan-kawan you? Pada pandangan kawan-kawan saya rasa tak ramai lah orang yang berminat dengan sukan catur ni. Biasanya sebab kalau orang tengok sukan ni, orang lebih pandang pada sukan-sukan yang fizikal kan, macam bola, badminton dan sebagainya. Tapi masih lagi ada orang yang minat, macam kawan-kawan saya yang minat juga untuk bermain catur, tapi tak ramai sangat lah. Untuk awak sendiri mungkin ada setengah kawan yang main bola, mungkin bila awak dah menang sesuatu, menang emas, ada tak saya nak join pula nak main? Semasa waktu sekolah rendah ada juga banyak kawan yang rasa mungkin influence atau encourage sikit untuk bermain catur, tapi biasanya sebab chess satu game endurance yang perlukan kita duduk depan chessboard dan mungkin selama 5-6 jam, dan bukan banyak orang yang suka duduk situ saja, so mungkin bosan untuk mereka. Kawan-kawan punya pandangan setakat ni, kalau diorang dengar ada chess, diorang macam wah, macam tu tak? Tak ada rasa macam pelik, tak ada. Diorang just macam wah. Ataupun diorang rasa macam macam mana diorang nak tahu macam mana future chess ni macam mana. So diorang tak nampak apa perkembangan chess ni boleh buat dekat diorang punya world lah, macam tu. So sejak idea menang itu ada tak kawan-kawan ni nak try main juga lah, nak try join? Setakat ni tak ada lah, sebab dia yang tahu tu cakap wah, okay, good job, tak tu je. Dari sekolah menengah, bila main chess tu rasa kawan-kawan minat juga main chess. Well, semua sukan benda apa boleh main semua minat lah. So main lah, tapi nak serius tu semua sukan pun susah. Jadi sama juga macam sukan badminton, bola sepak, termasuk chess pun nak serius kompetitif tu susah lah, jadi ikut orang lah. Tadi coach tu makan masa 2-3 jam satu game macam sampai 5 jam. So macam you dulu masih belajar, masih study. So, macam mana bahagikan masa komitmen, kena training lagi, study, tu ada competition lagi? Biasanya kalau macam saya ni lebih pada akan bermain secara online, akan berlatih sendirilah. And kalau contoh macam ada masa lapang, memang saya akan berlatih dengan ayah saya dekat rumah lah, biasanya. Main lawan ayah? Betul. Saya juga main secara online juga, kerana saya rasa main secara online dapat bergaul dengan banyak player secara international, so memang dapat familiarize dengan style yang berbeza. Selain itu saya juga ada review balik dengan konten yang saya sendiri ada pada masa lapang yang saya ada. Okay. Kalau dari segi komitmen masa tu, kena pandai-pandai adjust lah. Macam kalau orang suka bangun lambat tengah hari kan, kita adjust lah, kita bangun pagi. Lepas tu kita settlekan lah study dulu dan training waktu malam mungkin. So dari situ lah boleh adjust masa. Dan kalau tournament biasanya hari weekend,
Jadi bolehlah pergi join tournament hujung minggu. So tak adalah mengganggu pun sebenarnya. So kalau training ada dekat sini ataupun orang lain bersama coach ke macam mana? Biasanya kalau training, kalau macam kita orang ni ada yang coach sendiri ataupun memang tak ada coach sendiri belajar kan. Jadi mostly sekarang kita akan fokus on online lah. Tapi kadang-kadang ada je yang fizikal sebab COVID. So benda tu kurang sikit lah. Well, saya percaya yang kita tak boleh dapat semua benda lah. nak belajar bagus atau nak main chess bagus tu susah. Jadi kena tanya diri sendiri mana yang kita, apa yang penting. Jadi itu sacrifice lah. Maksudnya kalau 5 jam main chess ataupun seminggu tournament, itu maksudnya seminggu tak belajar ataupun tak enjoy. Itu satu pengorbanan untuk semua atlet di sini. So macam mana untuk ada lawan negara luar tu, apa cabaran-cabaran? Mungkin itu satu training juga selain sebelum siap ke competition. Bagi saya kalau untuk bermain online ni, kita dapat berjumpa dengan orang negara, jadi kita dapat tahu playstyle yang berbeza lah daripada negara-negara yang berbeza kan. Saya rasa ia satu platform yang bagus sangat, kondusif kerana kita dapat sikit awareness tentang banyak cara yang orang lain mungkin prepare untuk kita. Dan contoh dekat Malaysia ni mungkin korang dapat perhatian dari media lah, of course. So macam mana daripada side idea sini nak memastikan yang mungkin daripada side idea boleh bantu untuk bangunkan Sukan Catur ni? Bangunkan Maksudnya bagi orang aware. Maksudnya dari segi player sendiri ke? Dari segi player lah. Saya rasa mostly memang kena gunakan social media lah, guna TikTok ke, guna Instagram ke, guna Facebook ke untuk ajar main chess ke, ataupun contoh kalau ada akademi tu kalau dah official kan, tapi kalau as player nak buat trainer sikit-sikit 2-3 orang tu pun possible, buat lah, share online lah. Saya rasa yang tu lah yang paling okey, ataupun ajak kawan-kawan join. As player well kita main, tapi publicity tu boleh buat lah. Saya rasa tim badminton Malaysia tunjuk contoh yang bagus untuk publicity, sebab baru-baru ni kan makin player dia makin rapat dengan pembinaan, so makin ramai orang masuk. Rasa mungkin chess pun boleh, player chess pun boleh ikut juga. Pada pandangan saya mungkin boleh lebih banyakkan effort untuk buka mata biasanya pada budak-budak lah, sebab biasanya kalau kita tengok sekarang ni yang banyak yang main Sukan Catur adalah budak-budak. Biasanya memang kalau macam coaching ke, macam nak mengajar ke apa, memang kebanyakan budak-budak lah. Jadi kita mungkin daripada situ mungkin kita boleh cuba untuk adakah bengkel ke, ataupun tingkatkan lagi nama satu ni dalam social media ke kan, untuk orang lebih tahu lah. Saya rasa pada zaman ini mungkin kita boleh banyak gunakan social media, terutamanya TikTok dan Instagram, kerana banyak influencer yang membuatkan konten yang mengarahkan terhadap komedi dan mungkin gabungkan dengan komedi dan catur. Kita boleh membuatkan orang berasa interested untuk main, kerana tahu ada konten ni yang lawak sangat. So sekarang saya pun curious macam mana nak main. Mungkin dengan tu orang lain juga akan tertarik kepada tu. Okey, tadi saya berpasukan, macam mana nak tetap keselesian dalam tim, sebab mungkin saya tak faham macam mana membayar secara tim. Mungkin you gerak atau you pula gerakkan ke, so mungkin you boleh share sikit lah. Tak, bagi saya kalau macam untuk berpasukan ni biasanya tak perlukan keserengan sangat, sebab kita memang bermain secara individu, macam sama je macam individu, tapi cuma format dia berbeza. Dengan cara mengumpulkan mata semua mata dalam pasukan tim tu, lepas tu dapatlah jumlah. Best moment sebenarnya main catur dan pahit sepanjang wakil Malaysia. Best moment bila dapat wakil Malaysia. Okay. Tapi kalau yang worst moment adalah bila kita ada satu peluang, tiba-tiba waktu tu kena COVID. Lepas tu tak dapat masuk. Itulah dia. Itulah worst moment. Best moment tu bila menang tournament ataupun menang something yang kita dah work untuk jangka masa yang lama. Rasa dalam chess, kalau masa paling buruk mungkin ada satu masa tu bila saya rasa atlet kalau main satu sport lama, dia akan ada satu masa dia akan hilang minat.
dia akan hilang minat sikit ataupun dia akan tanya nak main chess lagi ke, lagi 10 tahun lagi nak main chess. So waktu tu lah dia akan goyang. So waktu tu kena ada orang dengan kita lah. Pada saya kalau kenangan manis, saya dapat jumpa dengan kawan-kawan yang lain, dapat kawan-kawan yang baru juga. Saya dapat lebih dapatkan hubungan silaturahim dengan mereka lah. Untuk kenangan pahit saya pula, sebab saya tak dapat nak meneruskan main untuk kepusingan yang seterusnya. 3 pusingan akhir tu saya tak dapat teruskan sebab ada masalah kesihatan lah. Itu bila dekat sana. Baru-baru ni masa pusingan keempat. Itu untuk individu. Betul. Untuk awak. Untuk saya, kenangan manis saya rasa dapat pergi ke luar negara untuk selain itu juga untuk represent universiti dan semua tu dalam international stage. So rasa bangga dan juga dengan kawan-kawan dan bukan setakat saja catur tapi juga boleh berborak dan bersosial juga dengan kawan dari negara lain. Kenangan yang tak bagus sangat, dalam individu portion saya dapat tempat ketiga, tapi kerana ada satu peraturan dalam ASEAN University Game, kalau ada negara yang telah memenangi dua pingat, kita tak boleh memenangi yang ketiga. So saya tidak dapat pingat bronze tu pergi ke pemain lain. Apa harapan anda bagi 5 tahun daripada sekarang untuk sukan catur dan di daerah? 5 tahun maksudnya orang lain sekali ke? Untuk you lah, mungkin untuk you dan sukan catur. Okey, kalau dari segi untuk saya rasa dalam masa 5 tahun lagi, of course lah, kita akan improve drastic daripada mana yang ada sekarang. Maybe sekarang masih belum tahap maksimum, so kita nak tahap maksimum lah dalam 5 tahun akan datang dan akan reach something lah. Maksudnya naik rating yang terlalu tinggi ke, ataupun boleh famous lah. Famous dari segi kuat, bukan famous dari segi orang tahu macam tu je. Dan 5 tahun, kita ada improvement lah 5 tahun. Dan mungkin harap dapat menang major tournament, mungkin national championship ke. Mungkin lah dari 5 tahun tu rasa possible kalau kita keep consistent training. Okay, ISLA apa maybe kedudukan you sekarang, ranking you dalam dunia ke ataupun Malaysia, dan apa target you untuk masa-masa akan datang? Kalau untuk target saya, untuk ranking dulu. Ranking saya dalam Malaysia ni, saya berada dalam top 100, dalam top 50 rasanya dalam kedudukan Malaysia, dan rating saya lebih kurang dalam sekitar 1950 lah. Target saya pada masa akan datang, saya berharap saya dapat terus mewakili Malaysia dalam sukan catur ni, dan dapat involve lagi lebih banyak lah, dan dapat menaikkan nama Malaysia lagi. Ranking saya di Malaysia setakat ni rasanya dalam kalangan top 100 dalam Malaysia, dan target saya untuk chess untuk hanya improve sendiri saja, bukan, dan cuba tambahkan kualiti dalam permainan saya. Saya rasa kalau kualiti ada di situ, resultnya akan mengikut juga. Apa kalau yang paling dekat untuk Aida dan Fatih yang dengan prepare ke untuk tahun ni yang ada? Tahun ni kalau so far saya rasa dan saya akan target satu tournament lah bulan Oktober yang Federated Classical. Itulah saya target. Tournament apa? Dia macam Federated, nak naik ke rating punya lah. Yang confirm Malaysia Open, Malaysia Open dekat Mid Valley. Itu yang terdekat yang confirm lah. Kalau World University tu itu tak pasti lagi.